Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu-cikgu? Saya boleh bayangkanlah cikgu sentiasa sibuk ya, untuk buat preparation setiap hari, melaksanakan PDPR dalam matematik, sains dan sebagainya lah, dalam pelbagai-bagai subjek. Tetapi untuk kali ini saya ingin berkongsi ilmu. I like to share my knowledge, my experiences of 45 years of teaching mathematics, daripada peringkat university sampai ke peringkat sekolah. Saya buat banyak program workshops dalam mathematics. It's not teaching mathematics, but it's about teaching mathematics through Hawk's approach, which is known as problem solving. Jadi apa yang dengan 45 tahun pengalaman saya mengendalikan sampai ke bawah, sampai pelajar sekolah rendah, sampai as early as standard 4. Jadi saya dapati pelajar kita ni sebenarnya ada bakat, ada potensi yang tinggi untuk menguasai matematik. Cuma kita kena ubahlah sikit pengajaran, daripada pengajaran solving problem, iaitu bagi contoh-contoh dan 2-3 contoh, 4 contoh, kemudian expecting budak balik rumah dan mereka akan balik rumah, memang mereka duduk di rumah pun sekarang kan. Jadi esok atau lusa kita cek balik dengan dia orang. Kalau tak betul kita betulkan. Itu saya maksudkan dengan solving problem. Itu pun salah satu cara kita nak mengajar. Cuma perkara yang saya nak sebut sini ialah kalau kita buat macam tu, masalahnya bila nak jawab soalan bentuk kebat tu jadi masalah bagi mereka. Ubah sikit soalan nanti dia dah tak boleh jawab. Cikgu-cikgu lebih tahu daripada saya kan, pengalaman mengajar di sekolah kan. Saya walaupun tak mengajar di sekolah, tapi saya mengkaji, duduk dalam bilik buat kajian, bisa duduk di bilik terjah di sekolah, di Malaysia, di Amerika, di Australia. Saya tengok bagaimana pembelajaran dan pengajaran berlaku kan. Jadi apa yang saya nak share ni ialah apa yang dipanggil problem solving, bengkel problem solving, workshop on problem solving. Dalam saya kenalikan ni dalam bahasa Melayu lah. Bengkel adalah sikit campur-campur dengan English sikit-sikit. Tapi program yang saya akan adakan pada 4 hari bulan Julai ni ialah khas untuk cikgu-cikgu. Boleh jadi cikgu sekolah rendah, menengah, tak mengapa ya. Jadi saya jemputlah cikgu-cikgu untuk hadiri hanya 4 jam saja untuk melihat satu lagi perspektif pengajaran matematik, iaitu melalui problem solving. Problem solving ini adalah salah satu pendekatan yang diilhamkan oleh Profesor George Polya daripada Stanford University, California, Palo Alto. Tempat Palo Alto saya telah pergi ke sana dan saya pernah berguru dengan Profesor George Polya. Dan ilmu yang saya dapat ni saya nak kongsi dengan Profesor George Polya. Dia seorang profesor dalam bidang mathematics yang initiate idea ni, problem solving. So problem solving ni secara ringkasnya, kita bukan terus mengajar, tapi kita setiap kali kita mengajar, kita perkenalkan, kita masuk kita terapkan apa yang dipanggil kebat kemahiran fikir aras tinggi ataupun higher order thinking. Contoh higher order thinking yang paling mudah dan paling penting ialah analisis. Saya nak tunjuk kepada cikgu macam mana kita boleh ajar anak murid kita buat analisis ya. Jadi itu perlu belajar. Saya pun belajar. Jadi sebab tu saya tahu ya. So contohnya dalam ayat, banyak pelajar kita bila menjawab soalan bentuk rajah, bentuk ayat, mereka tak ada kemahiran buat analisis, maka tengok soalan buat ayat, tengok soalan bentuk rajah, dah di blank. Okey. Cikgu-cikgu tentu ada pengalaman mengajar sekolah rendah, soalan buat ayat, belajar soalan menengah, soalan buat ayat, mereka mengalami masalah. So, jadi saya nak share dengan pendekatan kebat ataupun Hawk's ni, higher order thinking.
saya nak tunjuk di antaranya cara nak buat analisis tu. Kalau ayat misalnya, saya akan tunjuk kepada cikgu macam mana kita boleh ajak mereka tukar soalan ayat itu dalam bentuk yang mudah. Kita gunakan apa dipanggil pendekatan inductive reasoning, simplify the problem. Macam mana kita nak ajak mereka buat simplification of problem, melihat pattern kalau ada, ataupun selepas mereka membuat aktiviti ini, maksudnya mereka membuat analisis, mereka akan buat kesimpulan dan buat pemilihan apakah bentuk prosedur ataupun step yang perlu mereka ambil seterusnya. Dan kita boleh galakkan macam mana kita nak develop creative thinking dalam mereka mempelajari matematik. Kadang kita ajar satu method, mereka hanya follow satu method ya. Mereka tak terfikir lah segala lain. Kadang kita bagi soalan, misalnya kalau yang sekolah menengah tu trigonometrical soal trigonometri, sin, cosine, tangent dah pening kepala dah kan. Dalam bentuk raja mungkin pun pening kepala. Apabila kita bagi dalam bentuk ayat, lagi pening dia. Kenapa pening tu? Sebab dia tak ada analisis. Jadi semua ni saya tunjuk memang kalau kita tak belajar, kita tak nampak macam mana buat analisis. Dan sebelum tu saya akan tunjuk cikgu macam mana kita nak mengajar pelajar buat analisis, analisis, reflection, macam mana mereka nak reflect antara satu sama lain. Mereka nak cikgu pula macam mana nak reflect tentang pengajaran yang telah dilakukan, macam nak menilai balik, macam mana kita nak bincang cikgu, macam mana kita kembangkan lagi ilmu pedagogi kita ya. Semua tu saya akan tunjuk. Jadi saya akan letakkan satu pas program, letakkan satu WhatsApp group di mana boleh cikgu-cikgu nak tanya lagi ya. Walaupun program ni 4 jam, tetapi dia sangat membantulah, sebab program sebenar memakan masa 2 minggu ya, sekurang-kurangnya lah. Tapi saya telah ambil kursus 3 bulan di Stanford University, California. Jadi tak apa, kita buat 2-4 bit by bit. Lama-lama kita boleh pergi lebih advance lagi ya. Jadi buat dulu sikit demi sikit, lama-lama kita akan dapat menguasai dengan sepenuhnya. Dan dengan ini kita akan memenuhi keperluan pengajaran kepada manusia, sebab kita nak bangunkan manusia yang boleh fikir. Dan dengan itu mereka akan lebih confident bila cakap tentang STEM. Kita nak bangunkan STEM education kan. Tapi kalau kita boleh tunjuk robot lah, tunjuk macam-macam lah, buat gini, demonstrate eksperimen lah dalam simposium ke, dalam apa saja workshop besar-besaran yang saya dengar tengok dibuat sekarang ni, okay, go ahead. Tetapi kalau the underlying processes tak diselesaikan, akhirnya budak-budak tu bila pergi tengok exhibition ke semua, sains gini lah, mathematics lah, balik di kelas, cikgu mestilah bawa mereka kepada realiti. Kena tahulah kena tahu apa sebenarnya, iaitu kita kena ajar. Tengok saja sonok-sonok, tengok hebat gini tak boleh. Kita kena ajar dia saja. Cara nak mengajar tu kita nak tahu sikit ya. Jadi sebab itu saya nak tunjuk kepada cikgu cara kita nak menyampai. Di antaranya saya akan tunjuk sesi pertama, saya nak tunjuk cara buat analisis, nak terangkan apa maksud critical thinking, creative thinking dan mathematical thinking dalam pengajaran matematik dan cara nak apply. Kedua, saya tunjuk strategies of solving problem oleh model Poya. Strategies of solving problem, jangan salah faham, solving problem dengan problem solving lain. Problem solving problem ni ialah prosedur, lebih banyak prosedur. Problem solving ni lebih thinking, hard skills, involved in helping students to learn mathematics. You want to educate students in mathematics, bukan kita nak hanya nak mengajar saja, tapi kita nak educate. Dan educate maksudnya kita kena ada elements of thinking, elements of content plus thinking. Basically itu dalam, of course ada values dia kan. Jadi saya harap kemudian ada juga dalam sesi ini komunikasi, macam mana kita nak galakkan budak berkomunikasi, dan juga ada elements of metacognitive, metacognition, macam mana kita nak develop kemahiran metacognitive. Kadang-kadang budak ni dia buat matematik, dia tak boleh explain apa jenis thinking digunakan. Dia kata dapat jawapan macam ni
Tapi kalau kita boleh develop metacognitive skill, making thinking visible, sekarang di Harvard kajian dibuat macam mana kita nak jadikan thinking itu visible for the students, and then di situ mereka boleh improve their thinking from time to time melalui pengajaran macam ni. So itulah saja saya ingat untuk pengetahuan cikgu. Sila daftar. Saya bagi special ni pasal fee ni murah, RM20 saja, iaitu bermula pada program ini dibuat pada 4 Julai, iaitu pada hari Ahad 9 sampai 1 suku lebih sikit ke, kalau kita nak rehat 15 minit. Jadi sebenarnya program ini seperti yang saya katakan 2 minggu, tapi kita ambil dulu 4 jam sebagai permulaan. Kemudian kalau tambah, kita boleh tambah kemudian. So yuran ini sebenarnya RM1, tapi saya bagi special RM20 supaya saya nak galakkan semua cikgu kalau boleh di Malaysia masuk program ini. Kebetulan ni saya adalah satu-satunya, saya rasa di Malaysia saya satunya peluang untuk belajar dengan George Boya, dan pendekatan ni sangat saya boleh tested, saya buat eksperimen, saya dah buat kajian. Saya spend 3 tahun buat kajian di UNIMAP, Universiti Malaysia, dengan bantuan Universiti Malaysia Polis. Saya buat kajian 3 tahun turut-turut, ambil pelajar-pelajar yang sederhana, yang juga ambil additional math pun ada, yang sekolah biasa, tapi mereka dapat mencapai tahap yang sangat memuaskan. Ada yang cemerlang, walaupun pelajar ni ada yang lemah, ada sederhana. So menunjukkan bahawa otak Melayu ni, otak Melayu Cina India di sini, ataupun otak Melayu sebenarnya ada potensi tinggi, cuma is how you go about. So ini akan bantu PDPR cikgu sekalian. Sekian, terima kasih. Sekali lagi yurannya hanya RM20, dan bolehlah berhubung dengan saya 013-241-8262, 013-241-8262 untuk keterangan lebih lanjut bagaimana nak buat pendaftaran, pembayaran dan sebagainya, ya. Peluang yang terbaik untuk cikgu-cikgu dengan yuran yang sangat murah, tetapi mendapat program yang sangat berkualiti dan bermakna pada pelajar kita, supaya STEM education akan menjadi satu reality, bukan sebagai dream saja, ya. Sekian, terima kasih. Sila daftar secepat yang mungkin. Sekian, terima kasih.